Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Facts Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada yang kata PRU16 akan diawalkan. Ada yang kata parlimen akan dibubarkan awal daripada tarikh yang kita sudah jangka. Namun saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda satu maklumat rahasia. Ini maklumat berkaitan dengan pertama, tarikh parlimen dibubarkan. Kedua, tarikh pilihan raya umum ke-16. Kali ini pasti mengejutkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Tapi sebelum itu saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda ini adalah berita baik untuk Anda. Produk ini, molekul imun molekul bijak PF, mampu meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 437% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Contohnya kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit yang melibatkan jantung, hati, perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda antara yang memerlukan produk ini, saya boleh bantu Anda. Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Jangan risau tuan-tuan dan puan, produk ini halal dan selamat. Produk ini diluluskan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan juga hospital. Jadi jangan risau, sekiranya Anda memerlukan, jangan tangguh lagi. Hubungi saya di nomor yang tertera. Setakat 7 Julai 2025, tarikh rasmi PRU ke-16 belum diumumkan oleh SPR. Namun begitu, berdasarkan pelembagaan, tempo maksimum parlimen ialah 5 tahun dari tarikh sidang pertama parlimen. Sidang pertama ke-15 pada 19 Disember. Jadi parlimen bubar secara automatik pada 19 Disember 2027 jika tidak dibubarkan lebih awal. Oleh itu, PRU 16 mesti diadakan selewat-lewatnya dalam tempo 60 hari selepas tarikh itu, yaitu sebelum akhir Februari 2028. Nah, kenapa saya cerita tentang tarikh pilihan raya umum ke-16? Ada satu jangkaan. PRU 16 dijangka lebih awal. Tun Faisal ingatkan kerajaan tak mampu bertahan lama. Ya, mungkin ini satu berita duka cita untuk Anwar. Ya, Anwar bila-bila masa saja boleh tumbang. Esok pun kalau Anwar tumbang boleh. Kalau dia nak letak jawatan pun boleh saja. Tapi apa relevannya mereka nak serang Anwar? Apa relevannya mereka kata kerajaan tak mampu bertahan lama? Adakah mereka bersedia untuk menghantar Perdana Menteri yang baru? Cuba komen sikit, siapa yang layak ganti Anwar? PRU ke-16 dijangka diadakan lebih awal, susulan tekanan berterusan yang dihadapi kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Parti Bersatu, Datuk Tun Faisal Ismail Aziz, berkata, perkembangan terkini dalam mesyuarat bahagian UMNO juga memberi petunjuk bahawa gabungan kerajaan kini tidak lagi selesa bertahan. Naratif UMNO dalam mesyuarat bahagian juga menuju ke arah pilihan raya. Ini memberi isyarat jelas bahawa PRU 16 mungkin berlaku dalam masa terdekat. Saya nampak PM dan kerajaan hari ini seolah-olah sudah tidak sabar lagi. Jadi ini mungkin pandangan daripada pembangkang. Tapi kepada penyokong Anwar Ibrahim, kita tahu Anwar Ibrahim bekerja. Kita tahu Perdana Menteri bekerja. Jadi apa yang berlaku kita nantikan sajalah. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Facts Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, setelah siasatan terhadap Ismail Sabri yang telah mencuri perhatian ramai orang untuk mengetahui keputusan terkini siasatan terhadap Ismail Sabri berkaitan dengan penemuan wang ringgit, penemuan jongkong emas, dan penemuan besar ini, serbuan yang dilakukan antara perkara yang mengejutkan kerana melibatkan Perdana Menteri ke-9 Malaysia.
Saudara-saudara, akhirnya SPRM mohon lucut hak uang lebih Rm 169 juta milik Ismail Sabri. Saya nak tanyalah, adakah dengan ini Ismail Sabri boleh diisytiharkan muflis ataupun bankrupt melalui berita ini? Saya nak tanyalah. Oke, sebelum kita teruskan, saya kongsi kepada Anda, ini adalah produk yang sangat bagus untuk imun badan kita, sistem imun badan kita. Kepada Anda di luar sana yang mungkin sedang mengalami apa jenis penyakit pun, dengan mengambil produk ini boleh meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga 437%, dan juga boleh mendidik imun badan kita menjadi bijaksana melawan berbagai jenis penyakit. Contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar. Jadi kepada Anda di luar sana, sekiranya Anda antara yang memerlukan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Jangan risau, produk ini halal dan selamat. Produk ini lulus by Kementerian Kesehatan Malaysia dan juga luluskan oleh hospital. SPRM mohon lucut hak uang lebih Rm 169 juta milik Ismail Sabri. SPRM telah memfailkan permohonan untuk melucut hak uang tunai lebih Rm 169 juta milik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. SPRM yang diwakili Timbalan Pendakwa Raya selaku pemohon memfailkan permohonan itu di Mahkamah Session di Kuala Lumpur dengan menamakan bekas setiausaha politiknya Datuk Muhammad Anwar Muhammad Yunus dan Ismail Sabri sebagai responden pertama serta kedua. Selain ringgit Malaysia berjumlah lebih Rm 14 juta, wang tunai itu turut membabitkan jutaan dolar dalam pelbagai mata wang asing. SPRM mohon perintah mahkamah untuk melucut hak wang berkenaan yang disita daripada Muhammad Anwar kepada kerajaan Malaysia. Saya tertanya-tanya, kalaulah perkara ini boleh membawa kepada muflisnya ataupun bankruptnya Ismail Sabri, adakah beliau berisiko untuk hilang jawatan di dalam UMNO dan juga sebagai ahli parlimen? Itu adalah antara pertanyaannya. Permohonan itu dibuat mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 selepas berpuas hati bahwa wang yang disimpan oleh Muhammad Anwar adalah milik Ismail Sabri dan berkait dengan suatu kesalahan di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta sama. Pada 3 Julai, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dalam satu sidang media berkata, agensi anti rasuah itu akan memohon kepada mahkamah untuk melucutkan harta yang dirampas berjumlah Rm 170 juta.